Pertamanya kami ladies batch 14 daripada MRSM Berseri, wanita-wanita dan ada juga lelaki yang akan mencecah usia 40 tahun akan datang insyaAllah esok lah no. Jadi kami sangat berbesar hati Tuan Syekh sanggup bersama-sama dengan kami untuk berkongsi ilmu-ilmu pengetahuan-pengetahuan, doa-doa yang mana mungkin esok tahun depan kita boleh memulakan kehidupan yang lebih baik lah. Tahun ni Alhamdulillah semua dah baik-baik dah tu. Cuma tahun depan nak lebih baik Tuan Syekh. Dalam Google Meet kita ni kami merata-rata ada yang daripada Dubai, lambai sikit Dubai. Ada yang merata-merata di seluruh semenanjung Malaysia insyaAllah. Ada yang winter tu, ada yang winter. Benar-benar US. Jadi terima kasih Tuan Syekh lah sanggup bersama-sama meluangkan masa. Jadi kita terus kepada majlis. Saya serahkan majlis ini kepada Tuan Syekh dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Syekh. Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair. Allahumma ja'alna minal lazina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Terima kasih pada Puan Aisyah Azira Aziz selaku perantara kita pada malam ni, yang saya hormati lagi saya sanjungi ladies batch 14 MRSM Berseri. Ini golongan super women semua ni. Saya tengok background semua well educated. Jadi ada yang doktor, ada yang daripada university, academician, ada yang practitioner, ada yang administratif dan sebagainya lah, professional. Dan saya hormati jugalah semua ladies ni. Bila sebut tentang ladies ni, saya teringat lagu Datuk Rosa, Hey Ladies. No? Jadi Alhamdulillah pertemuan kita secara maya malam ni, satu malam yang berkat kerana hari Jumaat dan malam ni malam Sabtu. Dan malam ini juga bermakna kerana kita akan menginjak masuk pada tahun baru Masihi 2022, yang mana saya difahamkan batch ni akan mula masuk kepada 4 siri lah, siri 4. Saya pun golongan belia, tapi gelaran Tuan Syekh tu menampakkan tua. Pakaian saya pun tua. Sebenarnya kalau jumpa saya jogging dekat taman, saya pun orang muda juga, pakai track shoot, pakai pakaian yang wala lah. Tapi dalam tugas ni kebetulan mau balik pada masjid, macam ni lah pakaian dia. Jangan duk rasa saya tua sangat lah. Saya pun bakal masuk 40-an juga, lebih kurang sama kita insyaAllah. Jadi peringatan ni sebenarnya peringatan kita bersama, diri saya dan juga kepada semua hadirin hadirat, kebanyakannya hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, cabaran kita sebenarnya ialah cabaran masa. Kerana dalam Al-Quran Allah Ta'ala menegaskan soal ini menerusi firman-Nya dalam surah yang pendek, surah Al-Asr, yang selalu kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian, kecuali orang beriman dan beramal soleh, dan mereka yang berpesan-pesan, selalu memberi ingatan, berpesan-pesan dengan kesabaran
dan selalu berpesan-pesan dengan kebenaran. Ini orang 4 golongan yang tidak rugi. Orang yang rugi ialah orang yang mensia-siakan masa. Bila kita sebut masa, ia soal umur, soal detik waktu, saat. Sehingga kini pun orang sedang counting time untuk masuk ke jam 12. Untuk menantikan lembaran 2022. Seolah-olah mereka ingin meninggalkan sejarah silam, sejarah yang bakal mereka tinggalkan kerana 2 tahun kebelakangan ini satu detik yang sukar bagi seluruh penduduk dunia kerana kita dilanda pandemik. Baru ini juga kita ada di kalangan kita yang ditimpa dengan musibah, banjir. Bukan lagi banjir kilat tetapi banjir besar yang melanda sehingga meragut harta benda, menguji kesabaran jiwa dan raga dan juga emosi yang kita lihat sangat memberi kesan yang mendalam. Seolah-olah kehadiran 2022 ini akan melenyapkan kedukaan-kedukaan itu. Namun, saudara-saudari, tuan-tuan, perempuan sekalian, di sebalik setiap perkara yang telah berlalu itu, ada kalanya memberi lonjakan kepada kita pada masa akan datang. Sudah pasti kita belajar banyak perkara dalam 2 tahun ini dan pada masa-masa silam kita untuk kita bertambah baik pada masa yang akan datang. Sebab itulah cabaran memelihara masa ni sangat penting kerana ia akan menjana produktiviti kita pada masa yang akan datang. Sebab itu kita lihat dalam ayat yang saya bacakan tadi, sesungguhnya banyak perkara yang kita lihat Allah Ta'ala jelaskan tentang masa. Sehingga Allah bersumpah dengan masa ini. Cuba kita renung, tuan-tuan, perempuan sekalian. Kita bekerja, semua orang bekerja, termasuk saya. Ada yang bekerja kerajaan, ada yang mungkin berniaga, ada yang di Dubai apa semua tadi tu. Selepas waktu pejabat, kita akan balik rumah. Masuk saja waktu petang, kita akan lihat pemandangan staf akan beratur dengan tertib untuk punch card pulang. Itu realiti harian yang kita lihat. Biasanya selepas 1 jam kita akan sampai rumah. Masa tu pukul 6 petang. Sebab kita balik pukul 5. Apa yang akan kita lakukan? Kita berehat dan tidur. Kita menonton televisyen. Mungkin ada yang menyiram pokok. Mungkin ada yang main dengan haiwan peliharaan. Mungkin ada yang minum petang. Itulah kelaziman. Dan apabila masuk waktu maghrib pula, kita lihat ada 2 golongan. Yang pertama, golongan yang bersiap-siap ke masjid. Mungkin bawa anak isteri ke keluarga untuk menuju ke rumah Allah untuk mengimarahkan. Dan ada juga yang terus berada di rumah. Mereka juga solat maghrib, tetapi mereka memilih untuk berehat, menonton televisyen, bermain dengan anak-anak. Mungkin ada yang melayan WhatsApp, Instagram, Twitter, Messenger dan lain-lain media sosial, media sos ni. Sehingga jam 11 malam, kemudian mereka tidur. Itulah kebanyakan di kalangan kita sebagai pekerja-pekerja ini. Baik. Saudara-saudari, tuan-tuan, perempuan, sekarang kita tepuk dada, kita tanyalah diri kita. Kita ada 2 pilihan untuk menjadi orang yang berjaya. Dengan yang pertama, menyusun masa, melakukan perkara yang berfaedah, menambahkan produktiviti, kita bermuhasabah diri kita, dan kita sentiasa berusaha untuk menjadi lebih baik dan kita perbetulkan niat kita. Ataupun di other side, satu sudut yang lain, kita pilih cara yang kedua, masih ditakut lama, kita membazirkan masa kita, tiada perubahan sikap, tidak memahami matlamat hidup dan tidak ada usaha untuk melakukan perubahan. Jadi kalau cara yang kedua adalah pilihan kita, maka benarlah firman Allah dalam surah Ar-Ra'd yang mana Allah sebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehinggalah mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Inilah kebanyakan manusia yang dilalaikan oleh kehidupan dengan sedikit kemewahan yang dikurniakan kepadanya. Akhirnya mereka lemas dalam lautan kelalaian dan juga ghaflah. Ghaflah ni bahasa Arab maknanya orang yang menyesal, orang yang rugi. Orang Melayu kita, orang Kedah, orang Utara pun dia pinjam juga kalimah ghaflah ni. Kita panggil ghaflah jingga. Kan? Sebenarnya ghafilin ataupun ghaflah, kita lalai, kita dihanyutkan, dilemaskan dengan kelalaian yang akhirnya tuan-tuan perempuan sekalian akan merugikan kehidupan kita sendiri. Kita jangan lupa sebenarnya masa kita banyak.
tetapi tanggungjawab kita lebih banyak. Pepatah Arab ada menyebutkan al-wajibatu aktsaru minal awqat. Tanggungjawab, kewajipan kita lagi banyak daripada masa yang diperuntukkan kepada kita. Sebab itu kalau kita tidak memanfaatkan pengurusan masa dengan baik ini, kita akan ketinggalan. Oleh kerana itu, tuan-tuan, puan-puan, saya ambil masa yang ringkas ini untuk kita kongsi beberapa peringatan untuk kita bersama. Iaitu yang pertama, kita janganlah terlalu sibuk merancang masa akan datang sehingga berlaku pembaziran masa yang kita miliki. Ini realiti masa sekarang, inilah realiti sebenar-benarnya. Kadang-kadang kita terlalu nak merancang masa depan sehingga kita terlepas masa yang kita miliki. Kemudian kita ambillah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa hadis Nabi SAW menyebut irtanimu khamsan qabla khamsin. Rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla harbik. Masa muda sebelum datangnya masa tua. Yang kedua, wa faraghaka qabla syughlik. Masa lapang sebelum datangnya masa sempit. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrik. Masa kaya kamu sebelum kamu datangnya masa miskin kamu. Wa sihhataka qabla saqamik. Masa sihat kamu sebelum datangnya masa sakit kamu. Dan wa hayataka qabla mautik. Masa hidup kamu sebelum datang kematian. Ini paling penting. Yang 5 ni paling penting. Sebelum datang kematian. Isunya sekarang, kematian itu adalah suatu rahsia yang tidak diberitahu. Kita kenaikan pangkat, kita boleh tahu lagi ada time base. Tetapi kematian kita adalah satu perkara yang rahsia. Simpanan kita juga kita boleh rancang. Kita boleh buat forecast. Kita boleh assume bila-bila tahun berapa target simpanan kita ada. Berapa aset yang kita akan miliki. Berapa pertumbuhan ekonomi keluarga kita, berapa persen. Semua kita boleh anggar. Tapi kematian tidak boleh dianggar. Sebab kadang-kadang ada orang nazak tapi masih belum mati. Orang yang sihat menjaga orang sakit itu yang mati dulu. Sebab itu penting nak rebut 5 perkara ini. Ini inti pada tazkirah malam ni, iaitu rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Jadi makna hadis ini, tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau kita belum ditahan buat, maka kita masih dapat nikmat sihat. Sedangkan ramai yang sedang ditidurkan, diintubasi kerana COVID, kerana kencing manis, kerana darah tinggi, stroke, minor stroke, major stroke, depression, high depression dan lain-lain illness, kesakitan yang menimpa diri mereka. Kalau kita masih ada pendapatan gaji, maka kita belum jatuh miskin. Kalau kita masih ada ruang masa dengan anak, dengan isteri, boleh duk masak kat dapur, boleh mai bekerja, kita boleh bawa mereka bercuti. Besok saya bawa anak-anak pihak terjun, Bendaman, kan? Kita, maknanya kita masih dapat nikmat lapang. Sedangkan ada orang yang sibuk dengan dunianya sehingga dia tak sempat buat apa-apa pun. Kumpul duit banyak-banyak, tuan-tuan perempuan sekalian, akhirnya mati begitu saja tanpa sempat menikmati apa yang dia usahakan itu. Jadi dia tertipu. Saya ada seorang kenalan berbangsa bukan Melayu, bukan beragama Islam. Hidupnya dengan perniagaan. Siang malam kedai tak pernah tutup. Sehingga kan dia mempunyai harta yang banyak. Ini realiti, bukan kisah dongeng. Akhirnya dia seorang yang tua lah. Akhirnya satu masa dia mati. Bila dia mati, hanya dalam keadaan pakai seluar pendek dan juga hanya menaiki kenderaan buruk, sedangkan hartanya jutaan ringgit. Boleh dikatakan jutaan ringgit. Dan punya mereka ni bekerja untuk mencari hidup dunia ni, sehingga hari bapa dia mati, anak dia buka kedai. Tak tutup. Jadi ini satu teladan yang kita boleh renungkan, fikirkan. Adakah kehidupan kita ini begitu? Jadi nikmati setiap perkara dalam hidup kita. Termasuk perkara-perkara kecil. Saya pernah tengok satu filem orang putih, Zombieland. Antara rule dia ialah enjoy little things. Maknanya nikmati perkara-perkara kecil. Makan Twinkies, kan? Makan apalah yang kita rasa.
Jadi maknanya dalam merebut 5 perkara ini, semua aspek kebahagiaan yang menyebabkan kita bahagia, kita kena menuju ke arah itu. Jangan lepaskan dia. Nikmati perkara-perkara ini. Kalau kita masih lagi 40, maka ada orang 50. Kita masih muda sebenarnya. Dan 40 ni pernah termasuk dalam golongan belia. Mengikut dasar belia negara. Cuma yang berhormat Khairi Jamaluddin, seingat saya kot, tak silap kalau salah betulkan, di perempuan ni ada yang PTD yang tahu dasar-dasar atas tu. Pernah cuba untuk mengurangkan belia tu bawah daripada 40 lah, Allahualam. Tapi 40 ni sebenarnya muda lagi. Kita masih ada kudrat yang banyak. Pemain bola profesional pun ada yang main sampai ke sehingga umur 40 pun. Masih kuat lagi. Masih boleh berfikir dengan cerdas. Kalau dia sihat lah, kan. Maknanya 5 perkara yang Nabi sebut tadi sebenarnya kita sedang nikmati tanpa kita sedar. Maka Nabi suruh rebut pasal nak habaq dia berharga. Bukan pasal kita terlepas. Pasal nak habaq dia tu berharga. Rebut. Kalau suruh pergi ambil, macam bantuan BRIM. Tapi kalau suruh rebut tu bukan bantuan. Itu bonus, kan? Ataupun suatu benda yang special lah. Oleh kerana itu, tuan-tuan, puan-puan sekalian, jangan sibuk merancang masa depan sampai berlaku pembaziran masa yang kita miliki. Rebut 5 perkara sebelum main 5 perkara yang kita sebutkan tadi. Dan wajib untuk peruntukkan masa bagi akhirat kita. Seperti solat malam, solat berjemaah, solat masjid, solat rawatib, ajak ahli keluarga bersama. Kalau dulu masa kita umur 11, kita kata kita akan buat umur 20. Betul tak? Bila kita dah masuk 20, kita kata masuk 30 lah. Sekarang dah nak masuk 40. Mungkin ada yang belum tertunai lagi amalan-amalan ni. Ini adalah talbis iblis. Belitan iblis kepada kita untuk melalaikan kita. Jadi, mulakan dengan langkah pertama. Kerana langkah yang beribu itu bermula dengan langkah yang satu. Ataupun langkah pertama. First step. Kemudian, kita dalam masa kita tadi, kita peruntukkan masa kita untuk akhirat. Wakaflah sebahagian harta kita walaupun RM1. Dulu masa kita grade 41, mungkin kita rasa untuk membina dan menstabilkan kewangan keluarga. Dan naik 44, kita dah masuk kanan sikit. Kita mula memperkukuhkan simpanan. Sekarang kita dah 50 berapa grade, kan? Mungkin perlu kita gandakan lagi lah amalan-amalan sedekah kita, wakaf kita. Kenapa, tuan-tuan? Sebab inilah aset, inilah akaun akhirat kita. Akaun dunia banyak kan? Ada ASB, ada tabung haji, semua kita ada. Kata ada akaun ni masalah kita. Tapi pernahkah kita tanya, kita dah ada ke belum akaun akhirat? Apa yang kita nak dapat di sana? Orang lain kaya, esok kita dah berpindah ke alam sana. Kita tidur misalnya, tiba-tiba jaga-jaga duduk alam barzah. Contoh. Tiba-tiba baru kita sedar, alamak, aku belum ada akaun akhirat ni. Tak ada lagi amalan. Kalau ada pun mungkin sedikit cuma. Masa itu kita merayu dengan Allah. Ya Allah, balikkanlah aku balik ke dunia. 1 detik pun tak apa. Aku nak tebus balik. Aku nak bina balik akaun akhirat aku. Aku nak perbetul balik solat apa semua. Masa itu terlepaslah. Sebab masa itu kita sedang menuju kiamat kecil untuk ke kiamat yang besar. Kiamat kecil itu adalah kematian sebenarnya. Maka masa kita senang, wakaflah sebagian harta walaupun RM1. Kalau kita tak pergi sembahyang Jumaat, bagi duit kat suami, tolong bubuh. Okey? Kalau kita ada lebih, niatkan untuk mak ayah. Ya Allah, ni bahagian aku, ni bahagian anak aku, ni bahagian mak ayah kita. Okey kalau kita ada kemampuan, kita nikmati seorang-seorang tanpa kita saling bantu dan mengajak orang lain untuk turut bersama-sama melangkah. Sebab dunia ni kehidupan, tapi kehidupannya sementara. Akhirat juga kehidupan, jangan lupa. Kematian juga adalah sebuah permulaan kehidupan. Tapi kehidupan itu abadi. Itulah yang benar-benar kita kena bawa harta dan transaksi. 1 bilion, 2 bilion tak laku di alam barzah. Kita nak beli kereta apa di sana? Kita nak beli SUV, kita nak beli sport car, kita nak beli super car, kita nak beli golf set, tak laku. Kerana transaksi di sana menggunakan mata wang amalan, pahala. Itulah yang menjadi nilai sebenarnya. Sebab tu orang mati tertunggu-tunggu apa sedekah orang bagi kat aku ni. Doa apa orang doa kat aku ni. Wakaf apa orang bagi kat aku ni. Kan? Jadi harta yang kita miliki itu, masa kita hidup, gunakan untuk bawa pergi sana.
transfer dia ke sana. Sebab bila kita tinggalkan pada anak-anak belum tentu hantar kat kita. Bukan anak kita tak baik, tapi belum tentu. Nah, kita tak tahu. Jadi sebenarnya yang kita sibuk tinggalkan anak-anak tu sepatutnya hanyalah portion yang kecil. Selebihnya tuan-tuan perempuan manfaatkan masa hidup. Jangan tinggal banyak-banyak kat mereka. Maksudnya tinggal banyak ni, tinggal yang perlu je kat mereka. Kan? Ada saranan Nabi suruh tinggal juga harta untuk keluarga. Tetapi tinggal yang perlu. Yang lebih tu guna. Saya bagi tahu kat mak ayah saya, mereka dapat duit pencen lah, duit apa, nak bedak seorang sikit kat anak-anak. Bagi yang perlu kata. Selebihnya nikmati. Tapi berjalan dulu, abah tak berjalan. Abah kerja siang malam, saya kata. Kalau sekarang ni, abah buat pemeriksaan kesihatan. Dulu abah tak pernah cek. Tulang sihat kan. Sekarang ni cek. Makan suplemen, beli suplemen. Guna duit itulah. Hak nak bagilah. Guna duit tu. Pergi berjalan, ni, pergi umrah, pergi haji. Selebihnya wakaf. Harta yang kami jangan risau. Sebab abah dah bagi kami ilmu. Dah bagi kami, itulah harta kami yang kami akan guna untuk cari. Jadi tuan-tuan perempuan, kita tinggal secukupnya untuk anak-anak. Lepas tu kita bagi mereka ilmu. Dengan ilmu tu mereka cari sendiri. Tetapi selebihnya adalah untuk bekalan diri kita. Berwakaf. Dan berhubunglah sesama manusia dengan penuh kebaikan. Sama ada kerakan taulan, keluarga, isteri, anak-anak, jiran tetangga, haiwan, alam sekitar dan lain-lain lagi lah. Santuni semua ni. Jangan buang masa lagi dengan karenah kita yang berpecah belah, yang saling memeluat orang lain. Saya nak abang hukum meluat ke orang tak ada pasal haram. Kita hanya boleh meluat dan marah ke orang kerana Allah. Dia tu minum arak, meluat ke dia, tak apa. Tapi kalau kita meluat ke dia naik pangkat dulu pada kita meluat ke dia pasal dia lagi bagus daripada kita, anak dia 8A, kita apa A, kita benci, kita berpaling wajah kerana benci dosa. Saya baca dalam kitab Al-Wafi Syarah Arba'in Nawawi menyebutkan, Nabi sebut dalam hadis, jangan kamu berpaling wajah. Orang kita tak heran kan, berdosa kecil lah, tapi kecil tu lama-lama dia jadi besar. Nah, oleh sebab itu tuan-tuan dan perempuan, masa sangat berharga. Kalau kita mampu membeli masa, maka belilah. Maksud saya ni, kalau kita boleh mengambil kemudahan masa kini, macam kita basuh baju, kita boleh pergi dobi kan, kita beli pembelian makanan melalui orang hantar ke apa-apa servis yang menjimatkan masa, gunakan sebaiknya. Sebab kita perlu benda penting yang lebih, yang lain lagi. Ini saya istilahkan, kalau boleh beli masa, beli. Kalau kita mampu beli dryer, tak payah sidai baju, penat kan, just lipat saja. Kalau kita boleh naik kenderaan, kalau kita pengerah apa, ada driver, bagi driver bawa, kita rehat, fikir, mati kehidupan, kerana nikmat-nikmat itu terbatas, ada had dia. Jadi apa-apa servis yang ada yang boleh jimatkan masa kita manfaatkan betul-betul. Pada saat itu, isilah masa kita yang lain-lain yang kita miliki itu dengan sebarang bentuk yang berfaedah dan berpahala. Jangan lupa, benda berfaedah kita buat ni semuanya boleh berpahala. Tetapi kerja tu bukan free. Berapa banyak pengarah luluskan benda baik, itu pahala. Tapi kena niat. Tak niat Allah tak terima. Sebab innamal a'malu binniyat. Amalan tu diterima kerana niat. Isteri-isteri duk masak tu niat. Niat untuk suami kita, kerana tanggungjawab aku, Allah suruh aku. Kerja pun selesai, suami pun sayang kat kita, pahala boleh. Ada orang suami sayang ada, tapi Allah tak bagi apa kat dia. Pasal dalam hati dia mengungut, dalam hati dia duk berasa aku ni kuli, aku ni hamba. Saya duduk di bahagian undang-undang keluarga lama juga. Puan Aisyah juga dulu pengarah wanita tahu. Ini antara luahan-luahan wanita-wanita yang memang kepenatan. Dan dengan kepenatan itu mereka tenggelam sebab mereka rasa benda itu menjadikan diri mereka sia-sia. Sebenarnya kalau mereka bijak, mereka boleh menjadikan ruang-ruang tugasan mereka itu sebagai berpahala, berkebajikan untuk diri mereka. Dan bukan wanita-wanita biasa macam ladies ada ni je yang mengalami kepenatan fizikal begitu. Sayyidatina Fatimah awal lagi rasa. Sayyidatina Fatimah tu bukan orang biasa-biasa. Isteri dia khalifah, suami dia khalifah. Sayyidina Ali, orang yang berilmu. Maka satu ketika dalam riwayat menyebutkan dia mengadu kepada ayahandanya Rasulullah. Wahai ayah, wahai Rasulullah, saya rasa penat sungguh ni. Nak ngasuh anak, nak sedia makan minum untuk suami lagi, nak sedia kerja rumah. Penat. Boleh tak nak dapat satu maid
iaitu amah, pembantu rumah, boleh tak? Rasulullah kata boleh, tetapi aku lebih suka kalau kau bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 kali berbandingkan dengan kau mendapatkan pembantu rumah tu. Ini Abang kata, Nabi kita jangan mengeluh. Kalau berasa penat, letih, tasbih, takbir, tahmid, Allah akan tolong. Dan tasbih tu datangkan pahala. Ini yang saya rasa kita kena sebar dan war-warkan kepada orang di luar sana supaya dia tidak rasa hidup ni resah. Hidup ni sepatutnya gembira. Islam cukup optimis dengan kehidupan. Dan Islam betah daripada berasa sedih, berasa narsistik, berasa hypertension, kan? Sehingga kalau kita berasa tension duduk di rumah, keluar jalan. Islam begitu. Agama Islam kalau kita amati dia sangat fleksibel. Sangat fitrah lah sebenarnya. Di saat orang lain tu kongkong macam-macam, orang nak nampak Islam yang mengongkong, sebenarnya bagi saya ajaran-ajaran selain daripada Islam tu lebih mengongkong. Kita nampak terkongkong hanya benda pada halal haram ya, sedangkan yang Allah haram tu semua benda tak bagus. Tetapi mereka keterbatasan lagi susah. Nak mati susah. Orang bukan Islam pernah cerita kat saya. Saya jaga unit ukhuwah juga di bahagian dakwah ni. Saudara baru. Dia masuk Islam, dia bagi tahu kalau duduk dalam agama bukan Islam, kalau tak ada 100,000 jangan mati dia. Pasal apa? Kita kena sediakan accommodation di sana tu, nak kena sewa. Tanah-tanah tu, taman peringatan. Dia tidak wakaf, dalam Islam wakaf. Kemudian kena sediakan long. Kalau orang Siam tu long. Long ni tanda dia tu lah. Upah tu. Kemudian nak kena pakaikan dengan pakaian-pakaian yang elok, yang cantik. Lepas tu nak kena upah orang menangis, meratap pasal kepercayaan-kepercayaan mereka lah. Jadi agama ni lebih susah sebenarnya. Nak kahwin pun macam tu. Ada agama tak bagi kahwin tu. Padrinya, rahibnya. Jadi Islam melarang kehidupan seperti rahib. Islam menggalakkan perkahwinan. Kerana perkahwinan tu fitrah manusia. Mana boleh kita halang. Tapi ada agama tak benar. Nak sami sampai mempersidah-sidahkan. Kasih-kasihkan. Untuk semata-mata nak dekat diri dengan Tuhan, maka dibuang nafsu itu. Tidak fitrah. Islam fitrah. Boleh berkahwin. Kalau tak mencukupi yang seorang tu boleh 2, 3 sampai 4. Mengikut keperluan. Bukan sepanjang masa. Mengikut keperluan. Kan? Jadi, artinya Islam fleksibel. Oleh kerana itu, jadikan Islam cara hidup kita. Dalam usia baru kita ni, kita kena fresh. Nampak Islam kita proud. Kerana ajaran dia sangat memberi kepada kita satu refreshment, kesegaran yang tinggi. Dan sehingga kita rasa hidup kita ada sinergi. Ada campuran-campuran yang memberi nafas baru dalam hidup kita, sehingga kita melihat semua sudut dengan pandangan yang positif, pandangan yang baru, pandangan yang kita kata optimis. Tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi oleh kerana itu, kalau kita dapat settle isu masa kita ni, sebenarnya kita umur 40 ke, kita umur 50 ke, kita umur 60 ke, kita boleh melangkah terus kejayaan, melakar kegemilangan dalam hidup kita dan menikmati kebahagiaannya hidup kita. Nak katakan tiada ujian tu adalah mustahil. Cara terbaik untuk melarikan diri daripada ujian adalah menghadapinya. Kalau kita melarikan, sebenarnya kita berpura-pura lah kerana ia turut mengekori kita. Jadi ujian-ujian tu bukan semua menyusahkan. Berapa banyak orang yang diuji, Allah bagi pahala. Berapa banyak orang yang diuji, Allah bagi pelajaran. Berapa banyak orang yang diuji, Allah bagi gantian. Banjir, bukan semua orang mengalami kehilangan. Ada orang yang ditimpa banjir mendapat keuntungan. Dia kata, Ustaz, sebelum banjir saya hanya ada tikar getah, hanya ada barang dapur untuk makan dan minum. Tak sangka pula setelah banjir, banyak pula yang saya terima. Dia kata orang bagi buku lah, orang bagi barang elektrik lah, orang bagi pakaian lah. Tak semena-mena dia kata. Nampak tak? Kadang-kadang di sebalik ujian musibah itu, Allah selit juga ada pemberian. Ada orang kata hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting ialah Allah membangkitkan awareness kita, kesedaran kita melalui ujian-ujian itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala sekalian. Maknanya diri kita perlu ada persiapan fizikal dan mental. Perlu ada perancangan yang jelas dan perlu ada usaha untuk ke arah itu. Dan suasana sekeliling sangat membantu. Suasana yang paling penting tuan-tuan dan perempuan ialah di rumah kita. Manfaatkan keberadaan suami kita. Jangan seperti melukut di tepi gantang, ada tiada tak memberi kesan. Nah, isteri dia ada pun dia rasa macam tak ada apa. Ada anak-anak pun dia tak sempat tengok anak-anak. Dia sibuk dengan kerja dia 24 jam. Bagi saya kerja tuan-tuan dan perempuan di pejabat. Di rumah sekali-sekala boleh, jangan hari-hari. Sebab apa? Sebab itulah yang akan meragut masa kita. Nak abang lagi, kita kerja daripada dulu sampai lah, pernahkah habis kerja kita? Nah, kita tukar pergi department lain, division lain, mai kerja baru. Sampai orang yang tanya KSN tu, dia dah pencen hari tu, KSN lama, kan, habis tak kerja dia? Mai KSN baru Tan Sri Zuki, sambung kerja dia. Begitulah rutin. Petani pun macam tu lah. Hatta zurtumul maqabir, cari makan ni, sampai nak ke kubur pun, orang sanggup duk cari makan lagi. Kan? Tanya adik-beradik ni, mai tengok dia, Nazak, kenal tak? Tak kenal dah. Ni kenal tak? Tak kenal dah. So, RM50, ni duit berapa ringgit? RM50. Dia boleh tak? Tapi adik-beradik dia tak kenal dah. Pasal apa? Memang manusia dia suka macam tu lah. Orientasi dia, material. Kan? Jadi, saudara-saudari, tuan-tuan perempuan, ni realiti kita. Jadi, manfaatkan di rumah tu. Saya teringat kata-kata Profesor Dr. Muhayya, dia kata, kalau orang tanya dalam rumah kita, benda apa yang paling harga sekali, paling mahal? Ada orang jawab, TI lah, sebab dalam TI tu boleh simpan susu Vitagen lah, boleh simpan apa, makanan-makanan lah, cheese lah, apalah. Ada orang jawab pula, bilik ayak, sebab saya tak boleh duduk kalau bilik ayak kotor, sebab bilik ayak ni mencerminkan jati diri lah, apalah. Ada orang lain pula jawab, kena ada perabot, sebab dia ada sentimental value, contohnya. Tapi Prof. Muhayya kata, bagi saya, benda yang paling mahal dalam rumah tu sepatutnya tilam kita. Sebab tempat tubuh kita rest. Nikmati tidur yang kualiti, yang selesa. No? Ada orang tuan-tuan, dia daripada mula menikah sampai dia ada harta banyak mana pun, dia duduk tidur atas toto saja. Bukanlah salah, tapi tuan-tuan nak buat macam mana? Ada. Jadi rugi. Nikmati benda-benda tu. Sebab itu Islam tak melarang kekayaan, tidak melarang kemewahan. Cuma yang dilarang bermewah-mewahan sampai bazir, bermewah-mewahan sampai lupa kat Tuhan, sampai lupa diri yang tu yang tak boleh. Untuk menikmati kebaikan, keselesaan tu tidak salah. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam hidup dalam istana. Nabi Musa alaihissalam dibesarkan dalam istana, makanan dia lazat-lazat. Nabi Yusuf alaihissalam juga dalam istana. Dia Minister of Finance, Menteri Kewangan. Kan? Yang diberi kekayaan yang luar biasa. Banyak lagi nabi-nabi yang lain yang kita tak tahu sejarah, yang mungkin mereka juga hidup kaya. Nabi-nabi dan Rasul ada 124,000 orang. 313 daripada ialah Rasul. Bukan semua miskin. Nabi Muhammad dia minta hidup begitu untuk mengingatkan diri dia, untuk memberi suntikan kepada umat dia bahawa kalau hampa susah, aku lagi susah. Kan? Jadi maknanya, sedangkan dalam riwayat menyebutkan Gunung Ganang offer kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau susah sangat, mau tak aku minta dengan Allah untuk tukar jadi emas? Nescaya aku akan bertukar, dia kata. Rasulullah kata jangan, tak perlulah. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, banyak kalau kita nak huraikan benda yang boleh kita tambah baik, make self improvisation untuk diri kita. Tapi saya kira cukup dengan kita ambil iktibar soal masa ini dulu, untuk memastikan kita ada quality time dengan keluarga kita. Jadi manfaatkan peningkatan, terutamanya bagi saya kalau orang tanya nak memulakan penghijrahan diri, perubahan diri ini, apa benda yang kita nak mula dulu? Macam gerek, kita lerai kan, tayar lah, gantai lah, nak pasang hak mana dulu, kita tak tahu. Tapi bagi saya untuk menyusun atur kehidupan, tak tahu bermula di mana, bermulalah dengan memperbaiki solat. Allah akan perbaiki urusan-urusan yang lain. Kalau 30 tahun sebelum ini, 39 tahun sebelum ini kita tak pernah faham bacaan dalam solat, mulalah untuk berusaha memahaminya pada usia 40-an ini. Al-Fatihahnya, tasbih,
subhana rabbiyal a'la wa bihamdihnya sampai ke bagi salam. Kalau kita boleh hadam undang-undang Federal Constitution tu, kita boleh hadam kanun tanah negara, kita boleh hadam enakmen-enakmen yang ada dalam negeri yang sedang berkuat kuasa. Why not? Bacaan dalam solat kita yang hanya beberapa patah itu dikuasai. Jangan sampai kita diibaratkan seperti burung kakak tua. Hanya boleh mengajuk percakapan tapi tidak faham apa yang diungkapkan. Ramai orang beginilah, semayang, baca, lancar, semua lancar. Tanya apa dia baca, tak tahu apa. Rugi sikit lah. Walaupun solatnya sah, tetapi itu. Tapi kalau kita masih begitu, maknanya kita belum maju. Belum ada kemajuan. Apalah artinya kemajuan fizikal dan juga lahiriah kalau kita tidak maju seiring dalam batiniah kita, dalaman kita. Kedua-duanya perlu bergerak seiringan. Dia adalah full packaging, satu package yang lengkap yang boleh kita nikmati bersama-sama. Dan kalau belum ni kita solat di rumah, mungkin kita boleh transform dah pelan-pelan ke masjid. Kena cari elemen-elemen paksa lah yang boleh menyebabkan kita ke masjid tu. Sama ada kita cipta ke peluang itu untuk memanfaatkan dia. Sebab ada orang seumur hidup dia tak pernah jejak ke masjid. Sampai dia mati baru dia mai ke masjid. Itu pun bukan dia datang, orang yang usung bawa pergi. Jadi oleh kerana itu banyak sisi kehidupan yang ada di sekeliling kita yang boleh kita ambil pedoman dan pengajaran. Jadi saya kira Puan Aisyah Azira, inilah sedikit peringatan sebenarnya untuk diri kita, untuk diri saya lebih-lebih lagi. Saya pun selalu lupa. Kita selalu terlupa. Dan mudah-mudahan ada perkongsian yang bermanfaat. Akhir sekali, saya nak tutup satu model keseimbangan hidup yang saya petik daripada sebuah buku yang saya beli kira-kira 12 tahun yang lalu. Masa itu saya baru berkahwin dengan isteri. Tak tutup lagi, tak leave lagi. Okay. Buku tu tajuknya Kuasa Hijrah, Kuasa untuk Berubah. Ditulis oleh seorang yang berpengaruh, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Khamsah. Dia kata untuk mencapai keseimbangan hidup seorang Islam tu, sekurang-kurangnya dia kena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 perkara ini. Yang pertama sekali, ibadah. Sehari kita ni ada masa untuk kita beribadah. Dalam sehari kita yang kedua, kena ada masa untuk keluarga. Dalam sehari kita ada peruntukannya untuk kewangan. Keempat, kerjaya. Yang kelima, spiritual. Spirit kena kuat, rohani. Zikirnya, apa semuanya kan. Kemudian yang keenam, kesihatan diri. Makan makanan yang baik. Makan real food. Jangan makan junk food. Kena tinggalkan. Kemudian yang ketujuh, akhlak dan budi pekerti. Yang ke-8, rakan dan masyarakat. Yang ke-9, pembinaan diri. Yang ke-10, santai dan rekreasi. Kalau semua elemen ini ada pada seseorang itu, maka boleh dikatakan dia telah memiliki keseimbangan hidup yang akan menatijahkan kesejahteraan dalam kehidupan dia. Kalau lacking one of this part ni, maka kita akan ada sesedikit kekurangan apa yang tak kena dalam kehidupan kita itu. Jadi mudah-mudahan ingatan ini sentiasa segar dalam kotak fikiran dan benak hati kita, sehingga senantiasa menjadikan kita berusaha untuk bertambah baik dan menjadi baik, lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang. Hingga kita berjumpa lagi lah di lain ruangan dan juga kesempatan. Yang baik daripada Allah, yang lemah, salah silap dan kurang cermat tentulah daripada diri saya yang kerdil dan hina ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, minta tolong ulang nombor 7 dengan 8, Ustaz. Okey. Yang pertama, ibadah. Okay. Sembahyang 5 waktu kita, lepas tu siang malam, ibadat sunat sekali lah. Yang kedua, masa kita untuk keluarga. Isteri, untuk anak, untuk ibu ayah, untuk adik-beradik, penuri kendara. Yang ketiga, kewangan kita. Simpanan kita, pelaburan kita, sedekah kita, jariah kita, wakaf kita. Yang keempat, kerjaya.
Job enlargement dengan job enrichment pun penting. Yang kelima, spiritual, rohani kita. Banyak-banyaklah ikut webinar, banyak-banyaklah ikut usrah, banyak-banyaklah buat program. Tak sebenarnya di masjid. Tuan-tuan perempuan buat program sendiri under jabatan, under fakulti anda apa pun. Jadi sebenarnya program pengisian spiritual. Apa yang mengingatkan kita dengan Allah itu adalah spiritual. Kemudian kesihatan diri. Kesihatan diri, hormon-hormon badan kita bercelaru habis sebab tu kita tak sihat. Hormon kita badan kita memerlukan senaman. Bukan kena senaman, perlu senaman. Dengan bersenam itu akan merembeskan hormon serotonin, hormon anti-stres. Kita kadang-kadang kerja sampai 24 jam, otak kita stres. Kadang-kadang kita kena kolesterol. Pasal apa? Aku kurus tapi kena kolesterol. Kita ingat kolesterol mai daripada minyak, mai daripada kolesterol jahat daripada kulit ayam, daripada rupanya 30% daripada makanan, 70% daripada fikiran kita. Terfikir banyak, dia kolesterol jahat tu akan naik. Maka makanlah kolesterol yang baik seperti minyak zaitun, buah avocado, padang dan sebagainya. Sayangi diri kita. Makan real food tadi. Kalau perlu suplemen, tak perlu pun ada setengah pakar kata tak perlu suplemen. Dalam real food kita ada original nutrition yang baik untuk badan kita. Tak apa. Kemudian kesihatan diri itu, relax. Kemudian akhlak dan budi pekerti, polish, upgrade dengan semua orang, termasuk musuh. Termasuk musuh. Lama-lama musuh pening kepala dengan kita. Aku duk buat selama ni nak bagi dia jahanam. Yang dia tak ada apa, musuh yang jahanam lama kali. Musuh yang jahanam. Jadi relax macam Rasulullah SAW, relax. Buat akhlak. Sampailah sekali musuh tak ada point, no turning point untuk ambush Rasulullah SAW, melainkan mengaku juga tetapi dalam keadaan tak menerima. Tapi mengaku. Tak ada siapa yang menyanggah Muhammad ni manusia tak guna. Tak ada. Termasuk orientalis dan sebagainya. Yang ke-8, nikmati rakan masyarakat, bina jaringan kehidupan dengan orang sekeliling sehingga amalkan komunikasi yang berkesan dengan semua orang. Kita takkan ada musuh. Jiran duk buruk sangka kita, duk fitnah kita, orang macam ni pergi bagi hadiah kat dia. Pergi bagi hadiah. Lama-lama musuh akan menjadi waliyun hamim, sahabat baik. Ini ayat Quran. Sebab manusia rupanya dia kalah dengan pemberian. Nabi kata tahadu fa innal hadiyata yuzhibna as-sakhimah. Hadiah menghadiahilah kamu, sesungguhnya pemberian-pemberian hadiah itu mampu melenyapkan kesumat. Tuan-tuan, kita tak senang hati dengan jiran. Tiba-tiba dia pergi Terengganu, oleh opok leko suar kat kita. Sejuk tak? Sejuk? Isteri kita merajuk dengan kita. Cuba bagi kat dia gelang Pandora, gelang emas Tomei 999, kan? Silap-silap minta kahwin seorang lagi pun dia bagi. Silap-silap, kan? Kalau tersilap, masalah pula, kan? Contohnya, pemberian ini fitrah. Kadang-kadang kita pergi kursus, orang bagi kita kitchen je. Kita boleh beli kitchen tu, duit je, tapi kita syok pasal apa? Fitrah kita memang macam itu. Jadi sentiasa memberi, arti hidup dengan memberi. Give and take. Ada orang suka give saja, dia tak take pun problem. Ada orang suka take saja, tak give. Ini lagi problem. Jadi give and take. Dan more to give lah. Banyakkan kita memberi pada masyarakat. Kalau ada musuh, ubat dia, buat baik dengan dia. Himpit dia sampai himpit sekali dia jatuh laut. Jangan dia buat masalah dengan kita lari. Lemah lah dan masalah tak selesai. Lagi dia nak ni kita, lagi kita fikir dia. Apa bang? Sihat. Bagi pemberian. Santuni dia baik. Anak dia sakit, pergi ziarah. Kalah. Ini yang Nabi SAW buat pada orang Yahudi. Sampai lain kali Yahudi tu jatuh sakit, Nabi pergi ziarah, dia kalah. Mengucap dengan Nabi. Dia kata, Muhammad, hang ni tak ada orang, dia kata. Najis, saluran najis rumah aku ni, kumbahan, talah pergi ke rumah hang. Hang lalu apa, aku bubuh duri-duri. Hang lalu, aku malukan hang depan orang lain, aku kata hang macam-macam. Tapi aku sakit hang ni manusia apa ni? Dia kata. Dan sekali, dia mengucap bahawa engkau memang Rasulullah. Jadi, tuan-tuan perempuan, akhlak ni kena ada pada diri kita. So, akhlak dan budi pekerti. Yang berikutnya, rakan dan masyarakat. Kemudian, pembinaan diri, self-improvement. Saya tengok kekurangan kita, penjawat awam dan juga orang bekerja ni, kita ada comfort zone. Kita rasa kita duduk di pangkat kursi ni, kita kemas. Sebenarnya, kita
perlu ada continuous learning dengan training. Perlu khusus lagi setiap masa. Mungkin bukan bidang kita lah, bidang lain. Bidang-bidang lain. Macam tuan-tuan perempuan dah tahu dah pengurusan kewangan, tahu dah psikologi sebagainya. Dia mengaji bidang agama. Mengaji Quran. Ambil sijil qiraat. Sijil lah pun kan. Sijil qiraat. Ambil sijil tajwid. Tahsin Quran. Saya pula ada kitab lama-lama belakang ni tapi khusus perakaunan. Khusus personal university personal management personal managerial economic misalnya, ekonomi Islam dan lain-lain lagi. Ini pembinaan diri. Membina diri ni dengan apa sebenarnya? Dengan ilmu. Bina diri dengan gelaran jawatan orang tak peduli, Datuk Seri, Tan Sri kan. Tak ada orang yang dia mati, orang tulis di batu nisan dia Tan Sri Datuk Dr. Sheikh Ikmal, tak ada. Orang tulis Muhammad Ikmal Hafiz bin Azmi. Tapi jangan tulis lagi lah kat batu nisan tu, saya tak mau mati lagi. Kan? Tapi nak kata gelaran tak boleh membina diri. Kita duk mengampu orang pun tak bina diri. Bina jambatan yang kapuh aja, sikit hari runtuh. Bina diri dengan ilmu. Ini the truth of reality yang sebenarnya. Kita duduk di dunia mana dengan ilmu kita akan membangun. Kita akan developing. Diri kita akan develop. Kemudian akhir sekali kena rekreasi dan juga santai. Kena relax, kena bercuti. Ada orang dia tak mau bercuti sebab dia nak mengejar gantian cuti dia di hari pencen tu berapa puluh ribu dia nak dapat. Bagi saya jangan. Isteri saya guru kawan pada kakak Puan Aisyah kita lah. Dia buat master sekali. Ada 7 hari ya guru cuti setahun. Nak simpan. Saya kata tak, kalau perlu cuti ambil cuti. Habiskan. Kalau tak perlu tak apalah. Tapi jangan duk sayang apa semua ni. Tambah penjawat awam macam kita berpuluh-puluh hari kelayakan duduk taruh nak duit nak buat apa. Perlu cuti, rekreasi, santai untuk diri kita sebenarnya. InsyaAllah itu yang boleh saya kongsikan lah untuk menyahut apa yang ditanya oleh Dr. Malina tadi, poin-poin 10. Ini saya pun kongsi yang orang punya. Wallahualam. Terima kasih Tuan Syekh. Sama-sama. Banyak benda yang kita garap dalam masa yang singkat ini. Antara yang paling menarik tu masalah boleh beli masa orang sekolah. Kali kita usahakan untuk memberi masa bagi memudahkan kita mencari benda yang lebih penting, yang Lah ni ada orang jual mesin basuh pinggan, bukan mahal, 1,500 ya. Toshiba, beli. Seronok lah. Boleh lipat baju lagi syok. Mesin lipat baju tak jumpa lagi. Mudah-mudahan satu hari nanti UTM Skudai ke UPM Puan Syairah tolong reka Ustaz. Ada dah Ustaz tapi besar sangat. Dia besar nak state. lama-lama dia akan jadi kecil lah macam komputer. Dia jadi kecil. Lain kali besar tabletnya. Okey, menarik. Alhamdulillah. Dan kita tengok Tuan Syekh, so kita nikmati kehidupan dan dikongsi juga 10 perkara kan. Jadi benda-benda ni peringatan untuk kita. Kadang-kadang kita ambil mudah, cuti tu pun kan kita ambil mudah kadang-kadang kan. Rupanya setiap sekecil-kecil benda tu nikmat kepada kita lah. Nikmat syurga, nikmat dunia bayangan syurga Tuan Syekh lah. Betul? Biasa baca buku Don't Be Sad tak? Tak. Tapi pernah tengok tak? Dicari buku Don't Be Sad no? Baca. Bagi saya, ia akan mengajak kita gembira sebenarnya. Boleh tanya soalan ke? Ke ada orang nak tanya soalan? Kalau ada, apa? Kita share. Kita buka kepada soalan. Tuan-tuan dan perempuan ada soalan? Tiga, dua, satu. Okey. Soalan. Tuan Syekh nak tanya, kalau macam tadi kita cakap pasal masa kan, and now masa kita ni sebenarnya banyak kita habiskan di media sosial. Sebab kalau kita tak mau tengok pun, kita nak tengok yang baik-baik pun kita akan tengok juga yang tak baik tu, dan yang lara tu lah kita tengok lama kan. Jadi masa kita banyak buang dekat situ. Jadi macam mana cara untuk kita nak ialah nak ambil balik masa kita tu, jadikan dia benda yang berfaedah dan lebih bermanfaat.
baik, pertama sekali bagi saya personally, kita kena create pengisian masa kita di alam nyata ni dengan bermanfaat dan berfaedah sehingga kita kurang ruang untuk melihat media sosial. Lah ni kita mesti rasa kosong. Jadi kita rasa nak isi dengan benda-benda ala-ala begini kan. Sebab kita tidak nikmati yang saya sebutkan tadi. Kalau kita main dengan anak, kali-kali kan, ada baby pula contohnya, kita kurangkan sikit lah, kita dapat kurang. Kecuali kita, mindset kita menggunakan media sosial ni hanya untuk perkara-perkara kepentingan saja seperti bekerja. Ada petua yang lain juga saya dengar, dia kata kalau tak mau diganggu fokus kita, tutup notification WhatsApp tu. Keteong bunyi kan. Bunyi tu kita gaduh nak tengok. Biar dia silent. Okay. Lepas tu left group yang parasit. Group yang toxicity. Yang ada toxic. Left. Tak perlu. Buat masa apa-apa duk dengar. Lagi-lagi duk bersembang, berkelahi, bak politik ada. Kan? Grup-grup yang membina saja. Grup-grup yang menjalin ukhuwah. Grup-grup keluarga. Kemudian untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat. Begitu sahaja. Kemudian renungkan balik. Sebelum adanya benda-benda gadget ni dalam hidup kita, macam mana kita isi masa tu? Kembalikan balik benda tu lah. Jadi apabila kita berjaya mengembalikan balik era itu, kita, yalah mak ayah kita dulu bawa kita berjalan. Kita sekarang ni, anak-anak kita berjalan sendiri keluar negara tengok YouTube. Kan? Dia boleh cerita BTS tu apa, Korea makan apa, kan? Jadi bagi saya itulah. Kita kembalikan kita punya nostalgia lama kita sebelum ada gadget ni, bagaimana kita mengisi, kemudian isikan ruang masa realiti kita dengan benda yang bermanfaat, berfaedah, more kepada menyusun balik rumah kita, ubah-ubah landscape rumah kita, kemudian anjurkan program-program kekeluargaan datang sampai peranan ni dia kurang. Saya pun sebenarnya dalam usaha mengurangkan peranan telefon ni dalam apa nama ni. Dan saya rasa gembira sikit apabila media macam Zoom meeting ni mula digunakan meluas. Kita memang banyak dengan sosial yang lain lah. Satu lagi kita bayangkan begini. Dalam media sosial tu ada negatif, ada positif. Banyaknya negatif. Komen-komen yang kecam-mengecam ni kan. Jadi benda-benda itu akan mempengaruhi tabiat kita. Akan mempengaruhi sikit sebanyak cara berfikir kita. Maka untuk menghalangi daripada kita terjebak, kita setkan bahawa benda-benda ini ada unsur-unsur yang negatif kepada diri kita. Jadi insya-Allah kita akan rasanya peranan media sosial itu hanya terbatas kepada soal-soal yang berkeperluan saja. Nak berhubungan, dia alat menghubungkan saja tau. Alat telekomunikasi. Dia bukannya live. Dia hanya wasilah. Kalau bahasa Arab kata wasilah saja, medium saja untuk kita gunakan. Tapi ramai orang berapa? Tersalah guna, terlebihkan dia. Sehingga dia mendatangkan kemudaratan pula kepada kita. Wallahu a'lam. Okey, saya Dr. Marina. Okey, menjawab soalan lah. Okey, menjawab soalan. Okey, ada soalan-soalan lain? Ada. Assalamualaikum Ustaz, saya ada soalan. Ya. Saya kenal ni. Sorry pada Puan Aisyah. Ya. Saya sambil drive ni saya dengar lah untuk tambah ilmu kata. Alhamdulillah. Soalan saya, tempat kerja ni Ustaz, bos saya ni dia terlalu mengutamakan kerja sampai dia kata pilih ke saya atau family. Itu macam mana Ustaz nak menghadapi orang macam tu? Subhanallah. Okey, macam ni. Pertama, kita perlu mengambil kira status orang yang bercakap tu ialah ibu kita. Kan? Dia bos kita lah, kita dah bayar duit. Kita bayar duit dia tak. Ya. Okey. Oleh kerana status dia ibu, perlu kita ingat ibu kita ni ibu yang baik. Tapi belum tentu good thinker ataupun good advisor. Belum tentu dia penasihat yang baik dan sebagainya. Jadi yang dalam Islam kata-kata ataupun pandangan
ibu kita yang kalau kita rasakan bertentangan dengan aku sebenarnya Tak, masalah. bos, Ya? bos, bukan itu. Bos. Oh, silap dengar. Itu bukan Ah, itu. bos. Oh, sorry. Oh, sorry. Sebab ada bunyi keliling tu. Ini dah kereta kan? Okey, clear. Nasib baik Puan Aisyah, Dr. Aisyah kita bagi tahu bos. Lepas. Bos. Ini bos yang macam ni sebenarnya dia just a boss, not leader. Leader ni dia akan ada empathy. Dia akan lead, bukannya dia always minta orang yes kat dia kan. Okey, satu. Yang kedua, kita perlu understand. Bagi saya, kita perlu tunjukkan stand dengan bos kita. Kalau bila once dia utarakan kepada kita, you pilih either one antara family dengan job. Okay. Bagi saya, sudah tentu kalau dua pilihan ni yang kita kena pilih salah satu. Of course, kita perlu melebihkan keluarga. Tetapi pada masa yang sama, keseimbangan kerjaya perlu. Tetapi maksud bos tadi tu, kalau boleh tu nak tumpu kepada kerjaya dan mengabaikan keluarga, ini tak betul. Kalau kerja kita tu boleh memanfaatkan kehidupan kita pada masa yang akan datang untuk selama-lamanya, it's fine. Tetapi realitinya, kerjaya macam saya sebutkan tadi sebenarnya tak habis. Kerjaya ni lebih kepada kita dua perkara. Yang pertama untuk cari makan untuk diri kita, rezeki. Yang kedua untuk sumbangan, contribution kita untuk organisation. Misalnya kami Jabatan Agama, kita bagi servis kepada public. Misalnya kesihatan juga to public. Health services dan sebagainya. Selain daripada itu, untuk matlamat kemajuan apa yang boleh kita capai dalam masa dekat itu sehingga kita mengorbankan keluarga kita. No? Cara kita nak mengutamakan kerjaya itu seolah-olahnya apabila kerjaya itu diutamakan, ia akan cover untuk keluarga. Realitinya tidak. Kalau kita utamakan kerjaya, kita mungkin dapat kejayaan pada sudut career path. Tetapi itu pun belum terjamin. Tetapi yang menjamin kejayaan whole of kita punya victories ni, kejayaan kita ni sebenarnya berada pada keluarga. Siapa yang menyokong bos di rumah? Bukan isteri dia. Siapa yang menjadi penyejuk mata dia kalau bukan anak-anak dia? Siapa nak doa dia, nak jaga dia masa sakit kalau bukan anak-anak isteri dia? Siapa yang dia balik cari kalau dia susah kalau bukan anak isteri dia? Kawan dia, staff dia boleh tolong dia setakat mana? Kadang-kadang bos yang macam ni orang hanya respect dia 8 to 5 AM PM. Kan? Luar daripada tu orang tak respect. Tapi kalau leader dia lain sikit. So untuk berhadapan dengan orang macam ni, zahirkan stand kita supaya dia lihat kita ni seorang yang family man dan juga at the same time kita concern tu kita punya job description kita tu. So balance dalam kedua-dua benda ni sangat penting. Berbanding mengutamakan satu sama lain. Kalau utamakan keluarga sampai kerja kita productivity down pun it's not good. Kalau kita mengutamakan kerja sehingga kita leaking dalam bab soal kekeluargaan juga, it's also not good. Tetapi make it equal. Jadikan dia itu satu benda yang berseiringan. Keluarga kita, punca kita berjaya di pejabat. Dengan kejayaan kita di pejabat, mensejahterakan keluarga kita. Rezeki kita bertambah, boleh bawa. Inilah dimension yang saya rasa boleh kita hadapi dalam situasi yang macam ni. Wallahualam. Okay, Ustaz, pasal Masih ada lagi soalan lain? 3, 2, 1. Terima kasih. Sama-sama. Ambil. Minta maaf lah kalau ada salah silap dan kekurangan lah. Saya pun manusia biasa yang tak lepas daripada kesilapan lah. Cuma di akhirnya untuk menutupkan program ni, sudilah kiranya Tuan Syekh bacakan doa untuk kita lebih tenang rasanya di jiwa. Boleh Tuan Syekh? Boleh, insyaAllah. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita berdoa, marilah sama-sama kita angkat tangan, kita tadah dan kita hadirkan hati kita. Kita pohon bersungguh-sungguh, seolah-olah Allah akan perkenankan. Dan kita pohon dengan rasa takut Allah tolakkan. Dan kita memohon permohonan-permohonan yang baik, yang insya-Allah Allah Ta'ala akan mendengar permohonan kita ini.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami berhimpun pada malam yang mulia ini. Kami memohon rahmat dan hidayah dari sisi-Mu. Semoga dengan rahmat itu, ya Allah, Engkau berikan hidayah dan petunjuk dan menyatukan pemikiran kami. Engkau perkukuhkanlah perpaduan kami. Engkau hindarkanlah segala fitnah, pertelingkahan di kalangan kami. Engkau perbaikilah urusan agama dan dunia kami. Allahumma ya muhaiminu ya raqibu ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, kami memohon taufik dan hidayah-Mu dalam setiap perkara, dan restuilah perancangan dan pembangunan yang kami rancang, yang kami susun dan kami aturkan dalam usaha kami untuk meningkatkan diri kami dan memajukan negara kami. Bimbinglah kami, para pemimpin kami, masyarakat dan ummah kami yang memikul amanah dan tanggungjawab dengan sinaran petunjuk-Mu yang berterusan dan tidak putus-putus, ya Allah. Pimpinlah kami, ya Allah sekalian, ke jalan yang lurus, yang benar, yang membawa kepada ketenteraman, kesejahteraan. Hindarkanlah kami daripada segala malapetaka, sifat-sifat keji, hasad, dengki, boros, dan semua sifat-sifat yang mazmumah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami sekalian dari perselisihan yang membawa perpecahan dan kebinasaan. Anugerahkanlah kepada kami kekuatan, keupayaan untuk merangka strategi dan matlamat kehidupan kami agar kami jelas, ya Allah. Kerana ketika ini kami ada perkara-perkara yang masih kami kabur dalam kehidupan kami. Allahumma ya zal judi wal karam. Kami pohonkan limpah rahmat, taufik dan hidayat kepada kami dan segenap lapisan seluruh ummah Islam. Mantapkanlah semangat dan keazaman kami dengan penuh kesabaran dan penuh bertawakal kepada-Mu. Kau selamatkanlah kami daripada bala bencana, wabak, pandemik COVID-19, tidak kira apa varian sekalipun, ya Allah. Berilah kami kesejahteraan, kembalikanlah kegirangan dan kegembiraan hidup kami. Jauhkanlah kami juga daripada malapetaka dan juga musibah, seperti banjir yang besar, tanah yang runtuh, kerosakan alam flora dan fauna kami, dan lain-lain musibah yang kami tidak akan mampu dunia akhirat untuk menanggungnya, ya Allah. Selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Wujudkanlah perasaan kasih, sayang, cinta terhadap ahli keluarga kami, kepada suami kami, kepada isteri kami, dan juga eratkanlah hubungan kami dengan anak-anak kami, kerana mereka sesungguhnya aset dunia akhirat, aset sebenar-benar kami. Sesungguhnya aset dunia yang kami miliki, kami akan tinggalkan. Namun mereka, anak-anak dan amalan soleh sajalah aset yang sebenar-benarnya memberi manfaat pada hidup duniawi kami dan juga kehidupan ukhrawi kami. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamna wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidna ghaira maftunin. Ya Allah, berilah kami melakukan perkara-perkara kebaikan, wa tarkal munkarat, dan tinggalkanlah amalan-amalan munkar dan tabiat-tabiat buruk yang ada pada diri kami. Sesungguhnya itu adalah keaiban yang Engkau tutup selama ini, dan janganlah pernah Engkau membukanya, ya Allah. Dan berilah kami cinta kasih kepada anak-anak yatim,
dan juga kepada fakir miskin, kerana ia pasti akan melembutkan hati kami yang keras. Ya Allah, akhirnya kami memohon agar Engkau ampunkanlah dosa kami yang terdahulu dan juga yang terkemudian. Berilah kami melangkah masuk ke tahun baru dan pada masa-masa hadapan hidup kami dengan langkahan yang penuh sinaran, hidayah dan petunjuk-Mu. Sesungguhnya kami pendosa, kami banyak bersalah dengan-Mu. Perkenanlah permohonan kami, ampunkanlah kami, terimalah taubat kami, sejahterakanlah keluarga kami, ibu ayah kami, dan seluruh umat Islam yang lainnya. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah seluruh dosa umat Islam, ya Allah. Tak kira daripada mana latar belakang mereka. Sesungguhnya kami sedang menuju kepadamu, sedang menghampir dengan kematianmu. Kami tidak mahu nyawa kami dicabut dalam keadaan kami alpa, lalai dan melakukan maksiat kepadamu. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dah share. Sama-sama, insya-Allah. Ladies MRCM berseri 14 mengucapkan jutaan terima kasih pada Tuan Syekh. Moga ada masa, ada kelapangan kita ketemu lagi. Okay, go ladies, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz dah left. Boleh sembang. Ni ada hantar left tu. Masuk balik. Buka kamera semua. Dah. Masa dengan Ustaz tadi. Ramai tak? Buka kamera. Siapa? Nanti ada Ada timing. Aku ingatkan pukul 11. Pukul 11 Awal. dah salam dah. Pukul lampu Encik Anizal lah. Apa lagi? Anizali. Apa? Oi. Kelam tu pula dah. Ni kelam ni. Sikit nak tanya. Pak, tak upload. Dia nampak cahaya sikit kelam ni pula dah. Kelam tak nampak ni nampak gelap. Dah. Aku silap timing. Ingatkan pukul 11. Buka-buka nak habis dah. Fikir lagu mana? Kelam, kamera kelam. Sat. Kelam tak nampak. Kelam. dah. Weh, dia tutup lampu awal weh. Mana tutup? Tak tahu telefon ni dia macam gelap. Pukul apa pun gelap. Mana? Surprise pun. Laki hang nak buat surprise kot sekejap lagi. Sampai kena. Memang dia gelap tengok sampai kena guna telefon. Happy New Year. Alah, anakku sudah jaga. Ya. Bye. Maki ni anak dia kata. Okay. Okay, bye. Ingatkan kat dekat UK. Ha? Ingatkan dekat London. Itulah, tak boleh move on. Aku tengok saji kat belakang tengok ada kat background.